Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafid Tolson dan ini Pastikan Sahih 22 Julai 2022. Anda bersama saya lebih kurang 30 minit ini untuk kami kongsikan kepada anda berita-berita penting, terutama sekali berita palsu yang perlu kami susahkan untuk makluman anda. Dan untuk segmen yang pertama kita mulakan segmen Sahih. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengesan satu iklan di media sosial yang mempromosikan jualan keahlian dan lambang kris Ahli Kehormat Persatuan Bekas Polis Malaysia. Menurut posting berkenaan, ahli yang menggunakan lambang tersebut akan diberikan keistimewaan seperti perkhidmatan pengiring polis dengan bayaran RM300 bagi 10 km. Pemilik kenderaan boleh memasang cermin gelap dan tiada tindakan oleh pihak berkuasa sekiranya memandu dalam keadaan mabuk serta merupakan simbol prestige jika digunakan. Orang ramai yang berminat diminta menghubungi seseorang individu yang mana nombor telefon miliknya tertera dalam iklan tersebut. PDRM mengesahkan tawaran iklan berkenaan adalah palsu dan sedang menjalankan siasatan ke atas individu yang bertanggungjawab dalam menyebarkan iklan tersebut. Tiada sebarang kelebihan sedemikian yang wujud atau ditawarkan kepada mana-mana pihak seperti yang didakwa. Baik, sentiasa berhati-hati dengan iklan pinjaman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang dikongsikan di laman media sosial. Sebagai langkah berjaga-jaga, anda perlu semak dengan teliti sebarang iklan berkaitan KWSP daripada pihak ketiga dan jangan klik pautan yang mencurigakan. Baik, seterusnya kami kongsikan satu infografik yang disediakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia ataupun JAPAN berkenaan dengan adakah anda pembeli sedar mengenai kesahihan maklumat dan keselamatan data peribadi? Dan kami kongsikan kepada anda merupakan tips lindungan data peribadi ketika membeli barangan secara dalam talian. Ini adalah tips yang kami kongsikan kepada anda dan anda perlu ikut kepada tips yang disediakan oleh Jabatan Penerangan ini supaya anda tidak tertipu sekiranya anda melakukan pembelian secara dalam talian. Baik, dalam pada itu juga peniaga diingatkan tidak sesekali melakukan perubahan harga yang tidak seiring dengan kenaikan kos ditanggung dan perlu munasabah dalam membuat sebarang perubahan harga jual supaya tidak membebankan pengguna. Ini juga turut dikongsikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia berkenaan dengan peniaga yang diingatkan supaya tidak menukar atau melakukan perubahan harga jualan barang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Baik, seterusnya ini dikongsikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan pelakuan jenayah. Ada 3 faktor pelakuan jenayah syariah dalam kalangan remaja. Apakah 3 yang dimaksudkan dan ini kami kongsikan kepada anda yang tertera di kaca TV ketika anda ketika ini, iaitu yang pertama, kurang kasih sayang dan perhatian ibu bapa. Maka ibu bapa berperanan dalam memberikan kasih sayang serta perhatian sepenuhnya kepada anak-anak. Dan kedua adalah pengaruh rakan sebaya dan ketiga yang menjadi perkara yang cukup mustahak ketika ini adalah pengaruh media massa maupun media sosial. Jadi 3 perkara ini perlu diberikan perhatian khususnya ibu bapa kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang sedang membesar meningkat kepada usia remaja ketika ini. KBS telah membangunkan sistem eMyInt atau Malaysian Youth Index. Sistem bersepadu yang merekodkan maklumat program pembangunan belia bagi membolehkan golongan ini mendapatkan maklumat untuk menyertai program-program yang bersesuai. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak.
dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Gagasan satu keluarga, satu rumah turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development terutama untuk golongan muda. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan seperti biasa pada Jumaat untuk segmen yang kedua kita akan fokuskan kepada sudut pandang dan semua sedia maklum bahawa kebelakangan ini berlaku peningkatan harga barang serta kejadian ataupun perkara inflasi yang tidak dapat dielakkan kerana ia merupakan satu perkara yang bukan sahaja melanda negara kita Malaysia tetapi sebenarnya melanda satu dunia khususnya akibat daripada pandemik COVID-19 dan beberapa faktor lain seperti perang dan sebagainya yang berlaku antara Rusia dan juga Ukraine. Namun apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan ketika ini adalah bersifat lebih pantas daripada biasa apabila menubuhkan satu pasukan khas iaitu Jihad Perangi Inflasi yang telah dipersetujui untuk ditubuhkan melalui satu mesyuarat kabinet yang telah pun dipimpin ataupun dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kekom sendiri Tan Sri Anwar Musa sebagai pengerusi dan melakukan sidang media sebanyak 2 kali seminggu dalam memastikan bahawa rakyat mendapat maklumat yang tepat berkenaan dengan keadaan semasa khususnya berkaitan dengan inflasi. Dan pada hari ini kita ingin bercakap bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai, Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Dalam kita bercakap berkenaan dengan bagaimana kita ingin melihat bahawa satu jawatankuasa khas ini, Jihad Tangani Inflasi yang menunjukkan dan juga satu bukti bahawa kerajaan bersedia untuk berdepan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Dan soalan pertama Prof, kalau boleh kita mulakan. Terima kasih Prof kerana bersama kami. Dan persoalan yang paling penting, apakah impak atas penubuhan pasukan khas Jihad Inflasi ini kepada usaha mengawal harga barang dan makanan dalam negara? Kita melihat ada isu yang dikatakan bahawa penubuhan ini seakan-akan bertindih dengan beberapa penubuhan sebelum ini. Dan bagaimana Prof melihat implikasi terhadap penubuhan pasukan khas ini, Prof? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kerajaan menganggap bahawa inflasi adalah sama serius dengan kesan COVID-19. Jadi kerajaan menubuhkan pasukan khas Jihad ini sama bentuknya seperti pasukan yang menangani COVID yang mungkin mempunyai bilik perang untuk mengawal keadaan inflasi setiap detik dan kemudian akan melakukan mesyuarat tiap-tiap 2 kali seminggu, laporan tiap-tiap 2 kali seminggu hari Isnin dan hari Khamis. Dan kepada rakyat ini akan dilihat sebagai satu bukti betapa seriusnya niat kerajaan untuk menangani inflasi ini. Dan perkataan jihad digunakan, jihad merupakan satu usaha yang bersungguh-sungguh dan selalu dikaitkan dengan perang. Jadi ini satu perang inflasi. Kita bukan memerangi peniaga-peniaga, kita memerangi harga yang naik. Dan kenaikan harga ini nampaknya naik dengan deras. Hari ini diumumkan untuk bulan Jun 3.4% kadar inflasi, meningkat dari 3.1% bulan Mei, 2.8% pada bulan Mei. Dan jadi kalau kita lihat kebanyakan perkara berkait dengan inflasi ini, inflasi adalah berkait dengan kos sara hidup daripada sewa rumah, pengangkutan dan yang paling besar makanan. Makanan adalah kos yang telah meningkat dengan banyak dan kenaikan kos makanan ini disebabkan oleh perubahan kelakuan pengguna. Jadi kalau kelakuan pengguna boleh diatur dengan melalui pendedahan dan komunikasi, mungkin kita dapat mengatasi inflasi secara psikologis.
Ya, baik Prof. Kalau kita lihat apa yang Prof katakan, inflasi itu penting berlaku di seluruh negara, dan kita melihat bahawa Malaysia ini antara negara yang terkawal sekitar 2.8%, dan kalau kita dapat lihat juga kerajaan telah memperuntukkan 77 bilion malah lebih untuk tahun ini saja untuk barangan tertentu. Namun ada juga pertikaian bahawa kebanyakannya orang mempersoalkan tentang keberkesanan perkara ini, dan kita lihat bahawa kerajaan telah menetapkan bahawa sidang media dilakukan sebanyak 2 kali sehari, dan itu sudah tentu jelas memberikan capaian maklumat yang tepat kepada rakyat. Namun apakah lagi jaminan bahawa pasukan khas jihad ini sebenarnya mampu untuk menyelesaikan isu inflasi ini, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan impak yang diterima oleh rakyat secara keseluruhannya, Prof? Okey, macam kita sebut tadi bahawa kesan yang paling besar dialami oleh isi rumah di Malaysia ialah kesan kenaikan harga makanan. Dan misalnya harga ayam telah meningkat lebih daripada 16%. Itu ayam merupakan komponen penting protein bagi pengguna di Malaysia, 45%. Jadi kalau kita boleh menangani harga ayam, satu kesan psikologi yang besar. Contohnya, begitu juga kita tengok minyak masak. Minyak masak walaupun harganya terkawal tapi tidak wujud di pasaran. Jadi kita memerlukan data-data mikro, dan pasukan jihad ini akan beroperasi 24 jam dan 7 hari seminggu, menerima aduan, menerima maklum balas, memberi maklum balas balik, dan memberikan maklumat yang kemas kini bagi memastikan bahawa isi rumah tidak merasa panik dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan tergesa-gesa yang boleh menyebabkan harga akan semakin naik misalnya. Baik Prof, kalau kita lihat juga pastinya pasukan khas yang ditubuhkan ini adalah bersedia untuk berdepan dengan cabaran. Kalau kita melihat sebagai rakyat Marahin ini, apakah antara cabaran yang pada Prof melihat ini cabaran yang pasukan khas jihad ini perlu hadapi supaya keadaan kembali stabil dan sebagainya? Dan kalau kita lihat juga Prof, antara mereka yang menganggotai pasukan khas jihad ini, bagaimana Prof melihat bahawa mereka ini adalah daripada kementerian serta individu-individu yang sememangnya layak untuk berada dalam pasukan khas jihad ini, Prof? Okay, pasukan khas jihad ini dianggotai oleh 5 orang menteri kanan, menteri keuangan, menteri pertanian, menteri perdagangan dalam negeri, dan kemudian menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara. Jadi dia merupakan satu pasukan yang sangat hebat dari segi pimpinannya. Cuma kita nak lihat dari segi pelaksanaannya, bagaimana jawatan kuasa jihad ini boleh memberikan maklum balas yang cepat dan membuat tindakan yang cepat. Contohnya, kalau kita lihat bagaimana isu harga ayam, mana kita nampak bahawa ada berlaku beberapa perkara yang di dalam pasaran seolah-olah penternak ayam ingin berperang dengan kerajaan misalnya. Dan kita tengok hari ini, apabila keadaan telah reda, sebenarnya harga ayam pada bulan Julai menurun kembali. Dan kita akan lihat bahawa ini akan ditunjukkan dalam kadar inflasi pada bulan Julai nanti, bahawa harga yang menurun. Dan kalau kita boleh lakukan perkara yang sama untuk beras, untuk sayur-sayuran, untuk buah-buahan, minyak dan sebagainya, kita boleh melihat bahawa kadar inflasi akan menurun. Di masa yang sama, jawatan kuasa ini perlu melihat kesan subsidi. Adakah subsidi itu sampai kepada kumpulan sasar? Bagaimana subsidi ini boleh diagihkan semula misalnya? Baik Prof, kalau kita melihat juga penubuhan jawatan kuasa ini pastinya adalah bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku pada ketika itu. Misalnya pasukan khas jihad inflasi ini ditubuhkan untuk menangani inflasi dalam negara. Dan dalam soal ini wujud persoalan bahawa had kuasa yang terletak di dalam setiap pasukan khas itu. Bagaimana Prof melihat bahawa pasukan khas ini walaupun ada keterbatasan kuasa dan sebagainya, kerana ketentuan ataupun keputusan besar itu perlu ditentukan di peringkat kabinet yang lebih berkuasa
kuasa. Namun dalam soal ini Prof, bagaimana Prof melihat bahawa kebatasan kuasa untuk pasukan khas jihad ini dalam memastikan bahawa usaha yang dilakukan ini capai kepada matlamat penubuhan ini Prof? Okey, kalau kita bandingkan pasukan jihad ini dengan pasukan yang menangani COVID-19. Pasukan yang menangani COVID-19 itu pada asalnya diketuai oleh ketua setiausaha kementerian. Kemudian baru menteri datang. Jadi walaupun kuasanya terhad di jawatan kuasa itu sendiri, tetapi dia mendapat kuasa baru melalui endorsement daripada Perdana Menteri dan Kabinet. Dan apabila SOP diperkenalkan, dia diketatkan dan dipantau pelaksanaannya oleh polis diraja dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan bahawa pasukan jihad ini juga akan melakukan perkara yang sama, menentukan beberapa polisi SOP dan sebagainya yang akan di-endorse oleh Perdana Menteri dan pasukan kabinetnya, dan kemudian dilaksanakan dan dipantau oleh pasukan keselamatan. Baik Prof, kalau kita lihat juga ini sementelahan, ini mungkin soalan bonus kepada Prof, sementara Prof menyebut tentang subsidi dan sebagainya. Yang baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menyebut di hari pertama persidangan Parlimen baru-baru ini menyebut bahawa apa yang menjadi cabaran pihak kerajaan ketika ini adalah bagaimana untuk mengagihkan subsidi kepada mereka yang selayaknya, dan kajian-kajian akan dilakukan. Dalam soal ini, pada pandangan Prof, adakah ini usaha sebenarnya yang boleh membantu untuk memastikan bahawa pasukan khas jihad ini dapat mencari punca yang sebenarnya kepada permasalahan yang berlaku, dan bagaimana dari sudut ekonomi yang Prof boleh kongsikan kepada kita penonton? Pastikan saya hari ini Prof. Kita perlu menangani inflasi ini dari dua hala, dari segi mengurangkan harga dan dari segi meningkatkan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan itu termasuk meningkatkan subsidi. Kita berbelanja 77 bilion setakat tahun ini, dan mungkin akan melewati 80 bilion. Kalau kita bagikan dia dengan penduduk Malaysia 32 juta, secara purata, secara per kapita, setiap kita menerima RM2,600 subsidi dari kerajaan. Dan ini sangat tidak maknanya berkesan, kerana 60% daripada kumpulan yang hari ini menerima faedah subsidi ini tidak memerlukannya. Contohnya, kita berbelanja lebih 35 bilion dalam subsidi minyak kereta kenderaan. Kalau ini boleh diagihkan semula, dihapuskan subsidi itu dan diagihkan terus kepada kumpulan memerlukan, dia boleh memberikan bantuan tambahan seperti bantuan makanan bagi kumpulan-kumpulan yang memerlukan, yang hari ini merasakan keperitan untuk memenuhi kecukupan hidup misalnya. Prof, kalau kita lihat juga kebelakangan, bukan kebelakangan ini saja, sebenarnya setiap tahun dalam 2-3 kali akan berlaku isu-isu kenaikan harga barang, kenaikan inflasi dan sebagainya. Adakah Prof melihat keadaan yang berlaku hari ini akan berakhir dalam tempoh terdekat, dan sekiranya berakhir, adakah wajar sekiranya pasukan khas ini dibubarkan atau perlu dikekalkan untuk sentiasa bersedia dengan keadaan-keadaan yang akan datang ini Prof? Okey, saya berharap bahawa pasukan jihad ini akan berterusan. Mungkin dari segi skillnya boleh berubah, diperkecilkan apabila keadaan telah dalam kawalan. Tetapi sebenarnya saya yakin juga bahawa harga akan menurun, khususnya harga barang makanan. Kita perlu membuat kempen juga kepada pengguna untuk mengurangkan makan di luar dan belian makanan dari luar. Kerana makanan dari luar ini margin untungnya agak besar, jadi pengguna akan terasa bahawa mereka mengalami peningkatan harga bila mereka membeli makanan dah siap di luar. Tapi kalau mereka membeli makanan mentah dan masak di rumah, mereka akan kurang terasa kesan ke inflasi ini. Dan kalau tekanan ke atas pasaran berkurangan untuk barang makanan masak dan juga barang makanan mentah, akhirnya kita akan melihat harga akan menurun. Seperti apa yang berlaku pada hari ini, harga ayam di setengah kawasan sudah turun daripada RM9.40 kepada RM7 misalnya.
Baik Prof, sekali lagi terima kasih. Saya sangat menghargai apa yang dikongsikan oleh Prof, pastinya memberi satu gambaran serta satu jawapan yang jelas tentang betapa usaha murni ini perlu diraikan dan juga kita perlu memberi sokongan kepada pasukan khas ini untuk menangani dan juga impaknya kepada rakyat secara keseluruhannya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof Emeritus Dr. Berjaya Badai dari Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Terima kasih Prof, kita jumpa lagi. Laju aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 23 Julai 2022 10 pagi bertempat di perkarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Kelantan, Darul Naim. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Kita sekarang sedang berbicara soal Sulu ni, tuntutan Sulu ni. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat, maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? First rule of litigation is the element of surprise. First rule of war pun serupa. Ini kita sedang mempertahankan kedaulatan kita yang ahli-ahli yang berhormat komplain ni, kita tak mempertahankan. Kita sedang mempertahankan dan kita nak dedahkan strategi kita kepada orang lain. Maukah kita berbuat begitu? Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk tidak membenarkan perkara ini. Baik, bertemu kembali dan untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi, kita mulakan dengan perkara ini di mana warga kerja RTM ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Hari ini disambut Hari Sarawak dengan bertemakan Sarawak Makmur, tarikh yang cukup cantik hari ini 22 Julai 2022. Jadi kepada rakyat Sarawak kami mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Baik, seterusnya Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kini menebarkan sayapnya dan terus menjelajah ke pantai timur dan kini akan berlangsung di perkarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Kelantan, Darul Naim, di mana secara langsung perasmian akan disiarkan secara langsung selepas Selamat Pagi Malaysia esok pada jam 10 pagi yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Dan seterusnya pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022. Sedar tidak sedar kita menghampiri kepada bulan Ogos di mana bulan kebangsaan kita, dan makanya dengan itu pelancaran Bulan Kebangsaan akan dilangsungkan dan juga disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai 2022 hari Sabtu ini di Dataran Putra Masjid Putrajaya. Dan sementara dengan itu juga, perkara yang sama dikongsikan kepada anda serentak dengan pelancaran Bulan Kebangsaan di mana ada satu larian yang dinamakan Berjalan Teguh Bersama yang turut akan disertai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan 15,000 rakyat Malaysia. Ini jangkaan 15,000, mungkin lebih daripada itu. Jadi kepada anda, boleh hadir untuk memeriahkan dan bersama-sama menyatakan sokongan anda sebagai keluarga Malaysia, di mana pelepasan akan dilakukan di Dataran Putra Masjid Putrajaya. Jadi anda dinasihatkan untuk berada di kawasan ataupun lokasi yang dinyatakan pada jam 6.30 pagi. Baik, seterusnya permohonan rayuan UPU online lepasan SPM sesi akademik 2022-2023. Ini adalah pautan yang dikongsikan.
Hanya pemohon yang gagal sahaja mendapat tawaran untuk membuat rayuan tersebut melalui portal yang disediakan. Rayuan ke Kolej Komuniti KK dan Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA adalah melalui institusi tersebut dan bukan melalui UPU online. Baik, seterusnya pertandingan pengisahan kenegaraan kembali lagi. Ini antara acara yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Berkenaan dengan perkara ini, tema yang dipilih untuk tahun ini adalah temanya Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sama temanya dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Tarikh penyertaan adalah pada 10 Julai hingga 10 Ogos 2022. Anda boleh imbas QR Code yang tertera untuk maklumat lanjut dan serta kami sertakan kepada anda hadiah-hadiah menarik yang menanti kepada pemenang dalam pertandingan ini. Baik, seterusnya Konti Chat Mental Health The Stigma. Ini satu perbincangan bual bahasa Inggeris dalam Konti Chat. Dalam soal kita ingin bercakap tentang kesihatan mental dan juga stigma kita sebagai rakyat Malaysia terhadap isu ini bersama dengan tetamu serta pengacara yang sudah pun kita kongsikan kepada anda ketika ini. Dan hebahan serta notifikasi yang kami kongsikan kepada anda, Easy Adu KPDN HCP, di mana mudahnya untuk anda melakukan untuk buat aduan dengan Easy Adu menggunakan hanya mengikuti 4 langkah yang mudah. Kemasukan butiran aduan, pengisian laporan aduan, penandaan lokasi aduan serta lampirkan gambar sebagai bukti untuk mengukuhkan lagi kepada aduan yang anda ingin lakukan kepada KPDN HEP. Baik, hebahan dan notifikasi tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini. Dan sementara itu ingin saya ingatkan kepada anda, jangan lupa esok Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia dan seterusnya kita akan saksikan pelancaran Bulan Kebangsaan pada 30 Julai ini yang menandakan bahawa kita sudah pun bersedia untuk kembalikan semangat untuk menyambut Bulan Kebangsaan pada bulan depannya. Ayuh Keluarga Malaysia, meriahkan sambutan Bulan Kebangsaan akan tiba nanti. Saya Hafidh Roslan, terima kasih kerana menonton Pastikan Sahih. Jumpa lagi, jaga diri. Assalamualaikum.